Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dapat kita bersama lagi pada pagi yang diberkati ini. InsyaAllah kita sambung sedikit perbahasan kita berkaitan dengan ilmu usul fiqh, dan di antara bab-bab terpenting lah di dalam ilmu usul fiqh ini adalah kita membahaskan berkaitan dengan sumber-sumber hukum. Sebagaimana negara contohnya, undang-undang di dalam negara Malaysia ni, dia ada sumber yang kalau apa-apa perbalahan ataupun perselisihan berkaitan dengan undang-undang, kita akan rujuk kepada sumber. Kalau di peringkat negara, kita panggil sebagai Perlembagaan Persekutuan. Dan kalau di peringkat negeri, kita ada undang-undang tubuh kerajaan negeri masing-masing. Dan di bawahnya itu akan dibentuk atau digubal undang-undang lain yang akan menjadi panduan dalam menerangkan maksud ataupun roh kepada Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan negeri ini. Dan begitu jugalah dari sudut syariat Islam, di mana syariat Allah ini juga mempunyai sumber-sumber asasinya yang terpenting, yang mana ulama, fuqaha, para mujtahidin akan merujuk kepada sumber-sumber asalnya, yang mana keseluruhan syariat Allah ini tidak akan lari daripada dua sumber asal yang sememangnya bukan dicipta oleh manusia, tetapi adalah didatangkan direct daripada Allah SWT melalui perantaraan Jibril alaihissalam, iaitu dua sumber utama di dalam syariat Islam ini adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita insya-Allah kita akan memperincikan perbahasan berkaitan dengan kedua-duanya. Kedua-dua ni adalah sumber yang besar, dan peranan, fungsi dan sebagainya, sumber ini memang tak mampu untuk kita terokai kesemuanya lah. Sebab tu kita ada ilmu-ilmu yang khusus berkaitan dengan dua sumber ini. Kita ada ulumul Quran, di mana para ulama mengkaji sedetail-detailnya, secara terperinci berkaitan dengan Al-Quran, sehingga melahirkan yang kita sebut ulama-ulama ulumul Quran ini. Ataupun juga ada ulama yang menumpukan kepada pengkhususan bidang hadis, yang kita sebut sebagai ahli hadis, para muhaddisin dan sebagainya. Al-Quran secara asasnya berbentuk prinsip-prinsip umum yang dia tidak memperincikan keseluruhan hukum hakam di dalam Al-Quran. Dia tak bincang lah benda-benda kecil. Kalau kita sebut dalam urusan sembahyang contohnya, Al-Quran hanya menyebutkan aqimus solah, farka'um ar-raki'in, dirikanlah sembahyang, rukuklah bersama orang yang rukuk, dan prinsip-prinsip umum sebegitu. Tetapi panduan ataupun perincian kepada Al-Quran itu diperincikan oleh hadis atau sunnah Nabi SAW. Nabi SAW melanjutkan dengan sabda Rasulullah,
sallu kama ra'aitumuni usalli, maka semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat bagaimana aku semayang. Sebenarnya terdapat beberapa fungsi atau peranan sunnah di dalam berinteraksi dengan Al-Quran pun sebenarnya. Sunnah ataupun ni secara kasarnya dia merupakan penjelasan kepada Al-Quran. Dia memperincikan hukum hakam yang umum di dalam Al-Quran. Dia juga menerangkan atau mentarjihkan apa yang hukum-hukum yang ada di Al-Quran yang mungkin tidak terdapat petunjuk daripada Allah secara jelas. Bagaimana untuk kita memilih di antara 2 atau 3 perkara, tetapi sunnah yang ini melalui sunnah Rasul menerangkan bagaimana kita memilih antara 2 perkara yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dan sunnah juga berfungsi sebagai pentafsir kepada Al-Quran, di mana kalau kita melihat dari sudut tafsir, tafsiran yang paling tepat di dalam mentafsir ke Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Di mana sebagai contohnya Allah sendiri dalam ayat yang lain menjelaskan apa yang dimaksudkan di dalam ayat yang disebutkan oleh Allah. Contohnya dalam Al-Fatihah kita buat siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim, siapa sebenarnya orang yang diberi nikmat ke atas mereka itu. Dan ayat lain Allah sebut allazina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Dan mereka yang diberi nikmat oleh Allah daripada siddiqin, orang yang membenarkan, daripada nabi-nabi, an-nabi minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada, dan para syuhada dan orang yang soleh. Itu tafsiran yang paling tepat adalah Allah sendiri yang lebih maha mengetahui apa yang dikehendaki sendiri. Yang keduanya adalah tafsir Al-Quran melalui sunnah atau hadis Nabi SAW. Nabi yang menjelaskan apa sebenarnya maksud di dalam yang dikehendaki oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Dan itu 2 sumber. Dan sebenarnya dalam kesemua kaedah istinbat hukum ini tidak lari daripada kedua-dua sumber hukum ini. Dan tanpa kedua-duanya, ulama tidak mungkin akan dapat untuk mencari hukum ataupun mengeluarkan hukum daripada mana-mana sumber yang lain. Ia tak dapat, tidak mesti digunakan ataupun diambil isyarat daripada kedua-dua sumber hukum ini. Namun begitu, terdapat 2 jenis atau 2 kategori sumber hukum, iaitu apa yang disepakati oleh fuqaha atau ulama dalam mengguna pakai kaedah-kaedah sumber-sumber ini, iaitu 4 sumber, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. 4 sumber ini memang sepakat ulama menggunakannya, walaupun di sana ada segelintir ulama yang mengatakan mereka tidak beramal dengan qiyas secara jelas, tetapi secara konseptualnya mereka tetap menggunakan kaedah qiyas ini, walaupun tidak mereka namakan sebagai qiyas, kerana tanpa qiyas Islam ataupun hukum hakam ni akan nampak jumud dan memang dia tak akan berkembang. Al-Quran tidak akan dapat kita katakan sebagai syumul yang sesuai digunakan sepanjang masa di mana sahaja, apa keadaan sekalipun. Maknanya akan ada ruang-ruang yang tidak dapat dicakupi oleh Al-Quran dan sunnah ini tanpa
kias. Kerana kias ini uh, walau sampai bila pun akan timbulnya suasana baru, keadaan baru dan perkara yang baru yang tidak mungkin dapat ada disebut di dalam Al-Quran. Kenapa tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis? Kerana tidak ada keperluan pun sebenarnya nak memperincikan satu-satu hukum itu. Kalau disebut kesemuanya, Allah Maha mengetahui apa yang berlaku di masa-masa akan datang hingga ke hari kiamat. Tetapi kalaulah sekiranya Allah nak sebut semua benda tu, nescaya tak ada orang yang mampu untuk khatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ni. Mana Al-Quran jadi berjela-jela, sunnah pun tak ada orang yang boleh hafal ke semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu berapa juta sunnah dah. Yang akhirnya Islam tak nampak keistimewaannya lah kalau dah semua benda terpaksa disebut oleh Allah SWT dan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Perincian berkenaan dengan Al-Quran dan Sunnah ni kita perlu ada kuliah khas lah berkaitan dengan kedua-duanya, sebab perbahasan ulama mengenai keduanya terlalu panjang. Ijma' juga begitu. Ijma' ni apa? Ijma' sebenarnya persepakatan keseluruhan kesemua para mujtahidin pada satu masa dalam satu perkara. Ini bermakna ijma' itu kena diambil kira pandangan semua para mujtahid. Siapa sahaja yang mampu berijtihad dianggap mujtahid, dan mereka ni semua kena diminta pandangan mereka, tidak terkecuali walaupun seorang. Maknanya kalau ada seorang sahaja para mujtahid yang tidak bersetuju, sedangkan yang lain semua setuju dengan satu perkara, ia tak boleh jadi ijma' dan tak dinamakan sebagai ijma'. Kerana ijma' mesti kesemuanya bersepakat. Kalau ada seorang pun contohnya yang tak bersetuju, maka yang majoriti itu disebut sebagai jumhur ulama', jumhur fuqaha. Ada orang salah faham ataupun tak jelas apa istilah jumhur ini. Ada yang menyangka bahawa sebab kita ni mazhab Syafi'i, apa sahaja pandangan mazhab Syafi'i itu dianggap sebagai jumhur. Tak semestinya sebenarnya, kerana jumhur ni ada masanya melibatkan Imam Syafi'i sendiri, ataupun ada juga beberapa kes yang Imam Syafi'i tidak bersama dengan jumhur. Dan jumhur ini adalah majoriti para fuqaha, dan ada walaupun seorang pun sudah memadai menjadikan perkara itu perkara khilafiyah ataupun perkara itu tidak disepakati. Yang tu yang kita sebut dalam kitab-kitab disebut sebagai qil atau dikatakan. Dikatakan sama ada kita tahu siapa yang kata ataupun tak perlu disebut siapa yang mengatakan tu. Tetapi ada ulama yang tidak setuju dengan pandangan jumhur itu. Itu disebut. Maknanya ijma' ini boleh berlaku pada bila-bila masa, pada apa-apa perkara, dan dalam suasana apa pun. Dalam keadaan kita pada hari ini, zaman teknologi internet dan sebagainya, sebenarnya lebih mudah untuk mendapatkan ijma'. Kerana kita boleh mengetahui ataupun pandangan walaupun tanpa bertemu, kita boleh menggunakan internet untuk sidang video dan sebagainya untuk mencapai persepakatan ulama'. Tapi oleh kerana terlalu luas dah dan sebagainya, setakat ini kita tak mampu lagi pun secara kasarnya untuk mendapatkan ijma'. Kerana sebenarnya kita nak
tak ada didaftarkan pun sebenarnya para mujtahid yang ada di seluruh dunia pada hari ini. Walaupun ada dalam bentuk kita kata kesatuan ulama sedunia dan sebagainya, dan ini hanyalah sekadar konsepnya menyatukan fikrah ulama-ulama seluruh dunia, tetapi ada juga di sana ulama-ulama yang majhul, mungkin kita tak ketahui ada di mana-mana, sedangkan dia mungkin ahli ijtihad sebenarnya. Dan ini merupakan satu cabaran kepada ulama-ulama masa kini lah, untuk memastikan supaya kita mampu untuk merealisasikan konsep ijma' ini satu masa nanti, insya-Allah. Walau bagaimanapun kita sekarang ni cukup berpada dengan jumhur ulama ataupun pihak-pihak berautoriti yang mewakili badan-badan ulama di seluruh dunia untuk menyatakan satu hukum. Kemudian al-qiyas. Qiyas ni orang Melayu pun sebut juga qiyas, tapi tak sama. Apa yang dimaksudkan dengan qiyas ini secara ringkasnya ialah kita pakai nas atau dalil dalam satu hukum yang sudah dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran atau Sunnah. Contohnya dalam hukum arak, contohnya innamal khamru wal maisir wal azla wal innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh tu Allah haramkan arak. Antara sebab pengharaman arak ini adalah kerana ianya memabukkan. Illah dia atau alasan utama, sebab utama sebenarnya. Illah ni dia beza sikit dengan sebab sebenarnya, tapi tak apalah, untuk penggunaan awam kita sebut illah itu sebab lah. Illah pengharaman arak itu kerana dia memabukkan dan merosakkan akal fikiran. Pada hari ini muncul berbagai benda yang boleh memabukkan dan merosakkan fikiran, seperti dadah, kemudian minuman-minuman lain yang tidak dinamakan arak tetapi dia juga memabukkan. Kita ada macam-macam lah yang ada pada hari ini. Adakah ianya disebut dalam Al-Quran? Memang tak ada sebut lah. Hadis pun tak sebut. Tetapi ulama mengambil mengkiaskan dengan hukum asal, iaitu hukum asalnya arak itu haram, dan illah bagi pengharaman itu adalah memabukkan. Maka apa sahaja yang memabukkan serta merosakkan akal fikiran itu dihukumkan sebagai haram, sebagaimana haramnya hukum asal kepada arak itu. Itu konsep asas kepada qiyas lah. Dan benda ni panjang lagi lah sebenarnya. Kalau kita nak bincang, kita insyaAllah kita akan cuba perincikan berkaitan dengan proses qiyas inilah. Selepas itu ada beberapa kaedah-kaedah ataupun sumber-sumber lain yang khilaf ulama dalam menggunakan pakainya. Ada mazhab yang guna, ada mazhab yang tak guna. Ada ulama yang menerima, ada ulama yang tak menerima. Seperti al-istihsan. Al-istihsan, yang keduanya al-masalih al-mursalah, ada saddu zara'i', ada istishab, ada qaul sahabah, ada al-uruf ataupun al-adah. Al-istihsan Al-istihsan ini bermaksud kita mengira sesuatu itu sebagai baik. Ada syai'
hasanan, mengira atau menganggap sesuatu itu baik. Dari segi teori ini ada dua kaedah yang digunakan dalam melaksanakan istihsan ini. Pertamanya, cara menukar. Ulama menukar pegangan daripada satu kias kepada kias yang lain yang lebih kuat daripadanya. Ini teori secara ringkas. Tuan-tuan tak faham pun tak apa. Yang ni kita nak dedahkan saja. Saya sendiri pun tak tahu macam mana nak buat istihsan ni sebenarnya. Ini kerja fuqaha dan para mujtahidin sebenarnya. Dan kita cuma faham asas dia sikit-sikit cukuplah. Sebagaimana hak pengairan dan hak laluan dalam tanah pertanian tidak termasuk dalam akad jual beli, namun dia termasuk dalam akad sewaan. Okey. Bagi hukum wakaf, kias kepada hukum jual beli lebih jelas. Kerana jual beli dan wakaf keduanya mengeluarkan hak milik daripada tuan dia. Jika dikiaskan dengan akad sewaan, kedua-duanya, sewaan dan wakaf, memberi implikasi hak mengambil manfaat daripada sesuatu tanpa pindah hak milik ain atau barang tu. Maka kias ni agak tersembunyi dan memerlukan perhatian yang lebih mendalam untuk memahami kias ataupun kita nak faham kias tu. Maka kaedah istihsan memilih penggunaan kias tersembunyi ni berbanding kias yang jelas, yang lebih nyata tu. Kerana kias tersembunyi ni lebih memberi kesan kerana matlamat wakaf adalah mengambil manfaat daripada perkara yang diwakafkan, bukan untuk tujuan asal dia untuk memberi hak milik kepada sesiapa. Maka manfaat ini tidak akan dapat dinikmati tanpa hak-hak yang disebutkan tadi. Okey, tak apa tuan-tuan, tak kisahlah. Ini saya bacakan teori aja. InsyaAllah secara detail kita akan bincang satu-satu nanti insyaAllah. Kaedah yang kedua, istihsan mengecualikan masalah juz'i daripada masalah kulli. Okey, harus wasiat mereka yang ditahan pengurusan kerana safih. Ada orang yang mahjur, tak boleh mengurus harta benda dia kerana bengong. Bengong lah kot ya. Dia bodoh sikit. Kira pun tak erti, nanti orang tipu sebagainya. Jadi ditahan hak dia untuk menguruskan. Dalam sudut yang membawa kebaikan, boleh dia mewasiatkan harta dia. Sebab dia tak nak merugi dari sudut akhiratnya kalau pun sebab dalam keadaan bingung dia tu, dia wasiatkan harta dia. Kaedah umum mengatakan tak sah golongan ini berurusan dengan harta, tapi dikecualikan wasiat dari sudut yang membawa kebaikan seperti wasiat ini. Dia pun tak berlaku waktu dia hidup. Dia akan efisiennya waktu dia dah mati, dan di akhirat dia akan dapat ganjarannya, pasti akan dapat insya-Allah. Hukum asal atau masalah kulli, masalah menyeluruh dia itu, orang safih ini mahjur, tak boleh dibenarkan berurusan dengan harta, tetapi atas dasar dikecualikan masalah yang juz'i ni, masalah kecil ataupun suku ni, daripada kes itu dalam kes wasiat, kerana wasiat hanya membabitkan faedah akhirat insya-Allah. Diharuskan oleh ulama. Okey. Tak apa, cukup setakat itu dulu pengenalan awal tentang istihsan. Yang keduanya al-masalihul mursalah. Okey. Masalihul mursalah ni ada 3 jenis masalih atau maslahah. Yang pertama disebut masalih al-mu'tabarah.
maslahah yang diambil kira oleh syarak. Antaranya contoh macam yang kita sebut dalam maqasid syariah tu, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal. Ada masalah bagi orang yang nak mencuri sebenarnya. Mungkin dia tak ada duit nak beli susu anak dia lah apa semua. Yalah, orang kata nak mencari sesuap nasi. Itulah masalah dia. Sekejap, yang tu ya, masalah mulrah. Okey, bukan. Maksud dia diwajibkan jihad bagi menjaga agama. Okey. Diwajibkan qisas bagi menjaga nyawa. Diwajibkan hudud kepada peminum arak bagi menjaga akal. Dan diwajibkan sebat atau rejam kepada penzina demi menjaga kehormatan, dan juga diwajibkan potong tangan bagi pencuri. Ini disebut apa yang diambil kira, maslahah yang diambil kira oleh syarak yang diletakkan hukum berhubung dengannya. Seperti maslahah menjaga agama, maslahah menjaga nyawa, masalah menjaga akal, menjaga kehormatan dan menjaga harta. Okey. Keduanya maslahah al-mulghah, iaitu maslahah yang diabaikan oleh syarak. Syarak menyedari ada maslahah di situ, tapi maslahah itu tidak diambil kira oleh syarak. Dia diabaikan begitu saja. Contohnya maslahah wanita bagi mendapat kebersamaan ataupun istilah inverted comma keadilan dengan lelaki dalam pembahagian faraid. Nampaknya cantik, ada masalah situ. Wanita kena berjuang untuk mendapatkan hak yang sama rata, tetapi syarak tak ambil kira masalah tu. Bagi syarak ada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah ikut faraid bagi lelaki 2 kali ganda daripada perempuan. Okey. Begitu juga dengan urus niaga riba contohnya. Macam mana kita nak katakan tak ada masalahnya? Kerana bila seorang yang kaya itu memberi pinjam kepada orang duit dia, dia perlukan keuntungan kerana sedikit keuntungan kerana duit dia yang sepatut dia boleh guna dah tak boleh guna dah, kan? Maka dia ada masalah untuk mendapatkan riba ketika itu. Tetapi Allah menetapkan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Ini dia tak ada tolak ansur dalam hal ni, maknanya ambil aja manfaat itu dia automatik riba. Maknanya apa sahaja pinjaman yang dibayar atau diminta bayar dengan melebihi daripada kadar pinjaman itu, dia akan terus automatik jadi riba. Dia tak ada tolak ansur syarak dalam hal ni. Mana walaupun ada masalah bagi tuan duit atau orang kaya ni, maka masalah itu tidak langsung diambil kira oleh syarak. Dan kemudiannya kita ada masalah mursalah. Masalah mursalah ini adalah masalah yang tidak disentuh oleh syarak. Syarak tak beritahu sama ada yang diambil kira atau tak ambil kira, boleh pakai tak boleh pakai. Lalu ini bergantung kepada manusia untuk melihat dan menilainya secara bijaksana lah. Sebab itu dalam urusan ini ada kaedah fiqh yang selalu digunakan pakai berkaitan dengan kepimpinan, pemimpin dan rakyatnya. Tasarruful imamu ala ra'iyati manutun bil maslahah. Inilah masalah yang mursalah yang disebut bagi pemimpin itu urusannya dengan rakyat terletak atau bergantung kepada maslahah untuk rakyatnya. Okey, sebab itu dalam muamalat, urusan muamalat contohnya, ulama berselisih pendapat mengenainya. Contohnya
masalah di zaman sahabat adalah pengumpulan Al-Quran dalam satu mashaf. Sayyidina Umar mencukur kepala Nasir Ibn Hajjaj yang cantik sangat, tak ada buat salah apa-apa. Dicukur kepalanya dan dibuang negeri dari Madinah demi nak mengelakkan mudarat kepada wanita-wanita. Dia ada masalah untuk ketenteraman awam ketika tu. Okey. Sebenarnya ada, ini secara ringkas je lah. Nanti detail kita akan tengok pandangan mazhab-mazhab lain berkaitan. Cuma saya nak ambil contoh yang senang untuk kita faham. Antara masalah ni lah traffic light jalan raya lah. Boleh tak kita tukar warna tu, kuning, merah, hijau tu, kita guna warna lain lah, ungu ke, pink, sebagainya. Boleh tak kita tukar? Boleh. Tapi yang nak tukar ni pemimpin negara lah, kan. Nanti siapa jadi pemimpin negara, tukar lah kalau nak tukar. Tak ada masalah kalau beza dengan negara lain. Tak ada masalah asalkan rakyat boleh faham. Kita tukar color tu, nanti kita maklum pada rakyat. Warna pink jalan, contohnya. Dan semua rakyat faham dan boleh mentaati, tak ada masalah, kan. Timbul masalah, orang tanya boleh ke tidak atau berdosa tak kalau kita langgar lampu isyarat ni. Hukum ini asalnya tidak ada hukum Allah, tak ada sebut dalam Quran dan hadis dan sebagainya, tetapi dia adalah ketaatan kita kepada pemerintah, budi bicara pemerintah untuk melaksanakan dan menetapkan hukum itu. Maka ada masalah yang nak dicapai dengan penetapan. Asalnya hukum kita berhak untuk berjalan ke mana saja kita nak pergi, terutama dalam negara kita ni. Haram hukumnya kita pergi sekat orang jalan. Kita nak jalan ke depan tu, ada siapa nak sekat kita, kalau dia sekat berdosa dia, kerana itu hajat kita nak jalan ke depan. Tapi pemerintah berhak untuk menyekat, untuk mengelakkan ataupun masalah dia untuk membolehkan orang yang ada hajat yang lain itu, yang daripada arah bertentangan atau arah kiri kanan tu, untuk dia juga berjalan sama. Tapi kalau kita biarkan semua menggunakan pakai hak masing-masing, berlanggar lah, kan. So itu masalahnya. Masalah yang nak dijaga adalah keselamatan dan ketenteraman awam. Jadi selagi mana masalah itu tercapai, ataupun selagi mana nak memastikan masalah itu tercapai, rakyat wajib patuh, kan. Sebab tu kalau kereta tengah banyak lah apa, ada orang langgar je lampu isyarat, berlaku aksiden, kalau menyebabkan kematian, dia dianggap membunuh tanpa niat ataupun tersilap, membunuh tanpa sengaja begitu. Dan hukumnya dia berdosa. Boleh jadi dosa besar lah, kerana kalau membabitkan kecederaan besar parah dan mungkin membunuh dan sebagainya lah. Timbul orang tanya, dulu pun orang tanya juga, Ustaz kalau balik mengajar daripada masjid tu pukul 11 lebih, 11 malam sampai traffic light apa semua, polis pun tak nampak, orang pun tak ada apa, Ustaz langgar tak traffic light merah? Susah juga nak berjawab sebenarnya. Tapi sebab itu saya kata, kalau saya langgar je, kan. Dosa tak? Itu dia bergantung kepada masalih dan masalah tu. Ada orang yang memang kata undang-undang tu tak undang-undang. Ada polis ke, ada orang ke apa ke, kita merah tak boleh jalan. Ini orang kata mat skema ni.
Maknanya pada dia itu je luruh benda ni kan. Uh, Sebab itu saya bagi tahu jangan tanya saya nak langgar ke tak kan. Uh, Kalau tuan-tuan tanya kat polis, boleh tak langgar? Memang polis dia kena jawab tak boleh. Sebab itu undang-undang, dia pengamal undang-undang. Tapi tuan-tuan perhati duduk situ, duduk tempat sembunyi sikit. Kalau ada polis waktu itu, dia pelanggar. Okay. Maknanya, waktu tu kita pun faham, tak ada masalah yang nak dijaga. Maknanya, kita nampak terang kat malam kan. Malam, nampak orang ada, tak ada. Ada lampu, tak ada lampu. Maknanya, memang tak timbul soal. Kita berhenti je pun, buang masa je. Kalau kita jalan, tak ganggu siapa pun. Jadi maknanya ketika itu tidaklah begitu ketat sangat hukumnya. Maknanya pada saya memang bolehlah kita jalan ketika itu kerana manfaat sebenar kepada lampu traffic light tu memang tak ada ketika itu. Okey. Itu maksudnya masalih yang masalah. Kemudian saddu zara'i'. Saddu zara'i' ni kita menghalang sesuatu daripada berlaku sedangkan dia belum lagi berlaku demi untuk mengelakkan daripada berlakunya kemudaratan atau suatu yang lebih besar mudaratnya yang kita jangkakan memang akan berlaku kalau perkara itu dilakukan. Maknanya saddu zara'i' ni dia apa tu, contohnya sebagai pemerintah sebelum mungkin berlakunya huru-hara ataupun dan kacau bilau di kalangan masyarakat, dia boleh halang rakyat dia melakukan satu perkara yang pada asalnya harus, tapi pemerintah boleh menghalang. Boleh juga kita ambil contohnya berlakunya kemudaratan yang memang dijangkakan akan berlaku. Contohnya PKP inilah, PKP ya. PKP ni Perintah Kawalan Pergerakan ni pada asalnya apa haknya untuk menghalang kita keluar ke mana-mana? Kita ada keperluan masing-masing. Tapi dengan tidak dihalang itu akan menyebabkan merebaknya wabak virus COVID-19 ini yang menyebabkan tak ada jalan lain untuk kita menghentikan merebaknya virus ini, maka dilaksanakan sekatan perjalanan kepada rakyat. Itu contoh satu yang belum berlaku pun kemudaratannya, tetapi kita halang daripada yang berlaku. Kemudiannya kaedah al-istishab. Al-istishab ini kita kembali kepada asal suasana atau asal suatu tu bila tidak ada petunjuk yang lain. Ini ada banyak dikembangkan kaedah ini kepada beberapa kaedah. Contoh kita sebut al-aslu bara'atuz zimmah. Asal seorang tu tidak ada pertanggungjawaban. Dia bebas daripada dipertanggungjawabkan. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada suatu perkara muamalat itu dia harus hukumnya. Okey, dan kemudiannya tak apalah, contoh-contoh ni kita akan bincang pada masa yang akan datang insya-Allah. Dan yang seterusnya al-adah atau al-uruf, uruf atau adat. Ini disebut al-adah muhakkamah. Adat itu menjadi hukum. Memang ada satu masa yang tidak ada nas, yang tidak ada isyarat daripada syarak secara jelas, daripada Al-Quran atau hadis secara jelas, maka dalam menentukan hukum ini kita merujuk kepada adat atau ni. Salah satu kaedah ini yang digunakan secara meluas dalam kalau kita lihat di Malaysia ni, kita ada hukum harta sepencarian. Harta sepencarian ni tak ada, tuan-tuan tak jumpa dekat mana-mana negara lah.
kecuali di Malaysia ni harta sepercarian ni tak ada dalam hukum. Tetapi sebab adat telah menetapkan hukum harta sepercarian ni, maka ianya dianggap sebagai hukum yang diguna pakai. Dan ada banyak jenis uruf ataupun adat yang ni kadang-kadang uruf lughawi, adat bahasa contohnya, untuk kita mudah faham. Tuan-tuan hari ni rajin pergi makan kat restoran Arab contohnya. Tuan-tuan kalau dia selalunya dia akan tanya order nak ayam ke, dajaj ke, laham ke, daging ke, daging. Okey. Kita pun kata daging lah, bukan. Orang Malaysia kalau sebut daging ni daging apa? Dia tak istilah kepada daging kancil ke kijang ke apa tak. Kalau dia sebut kijang, dia sebut kijang lah, daging kijang, daging kancil, daging rusa. Tapi kalau dia sebut daging je, itu merujuk kepada daging lembu atau kobra. Itu uruf orang Malaysia. Tapi orang Arab bila sebut daging tu maknanya kambing. Sebab tu kalau tuan jangan marah pula masuk kedai Arab, kita sebut nak daging, laham, daging, dia hantar kambing. Aku darah tinggi ni, tak boleh makan kambing. Dah tadi order kambing. Aku order laham. Tak, dia itu uruf. Secara urufnya, bahasanya memang dia guna pakai uruf laham tu kepada kambing bagi orang Arab. Walaupun kedai Arab tu duduk kat Malaysia lah. Jadi yalah, satu segi kita pula kena ngikut adat demo. Yalah, orang Melayu ni tak apa kan. Orang Melayu ni lemah lembut kan. Banyak kita beralah pada bangsa-bangsa lain. Tak ada masalah lah. Tanpa pasal kita yang nak order makan dengan dia kan. Maknanya uruf, walaupun uruf tu uruf Arab, restoran buat kat Malaysia, tapi kita ikut, terpaksa ikutlah adat dia, dari sikit istilah tu kan. So itu uruf atau adat. Dan insyaAllah setakat itu dulu yang dapat sampai pada kali ini. Kalau ada kesilapan, dah menangis pula budak. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.